A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita tadabbur surah lazim ya, surah Al-Fil. Surah Al-Fil iaitu bermakna gajah. Tentera bergajah. Boleh tengok sini gambar yang dipaparkan sini berkenaan dengan tentera bergajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Surah Fil itu surah Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Mengandungi 5 ayat dan merupakan surah yang ke-105. 105. Hubungan dengan surah sebelumnya itu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan Allah mencela orang yang mengumpat orang yang mencela dan mengumpul harta yang banyak. Lepas tu dihitungkan, ingat harta dia tu boleh bawa sampai dia hidup lama atas dunia. Orang macam ni Jadi dalam surah ni Allah cerita pula kena dengan orang sombong, iaitu Abraham. Dia sombong sebab apa? Sebab dia nak meruntuhkan Kaabah. Sebab apa dia nak meruntuhkan Kaabah? Sebab dia berdeki dengan orang Arab, yang mana mereka beribadat setiap tahun, mereka berkumpul di Mekah. Itu berkumpul di Baitullah. Jadi dia nak ambil bangunan rumah Allah ni untuk bawa ke Yaman, ke tempat dia lah. Sombong Jadi di surah Al-Fil ni dicerita terus. Cerita berkenaan antaranya orang sombong, dia lah. Harta dia banyak harta. Dia lepas tu nak tarik lagi ekonomi supaya Yaman tu jadi sebuah negeri yang maju lah, saya kata, menjadi tumpuan orang Arab. Sombong Kekuatan yang mereka miliki tidak dapat menandingi tentera Allah walaupun yang kecil. Allah turun. Kita tengok lepas ni Allah menggunakan burung je. Rombongan burung. Semua rombongan burung untuk memusnahkan tentera Abraham. Ini hubungan antara surah sebelumnya. Seterusnya kita dengar cerita sikit. Cerita sebab surah Al-Fil ni dia lebih pada cerita lah. Di mana Yaman pada zaman. Ingat ada lagi kepada cerita Ashabul Ukhdud. Dia ada kaitan Ashabul Ukhdud tu, di mana pada masa tu orang Yaman dihuni oleh orang-orang Himyar, orang musyrik sebab tu masa yang Ashabul Ukhdud tu mereka bakar rakyat dia. Raja yang terakhir mereka Zunawas. Zunawas ni jahat adalah penguasa Ashabul Ukhdud. Dialah yang membunuh sekitar 20,000 orang. Ashabul Ukhdud dia bina parit berapi tu, 20,000 orang mati. Dia katakan semua yang beriman mati belaka. Yang beriman. Kecuali dikatakan ada seorang saja yang Allah selamatkan dia, nama dia Daus, ataupun Zul Sa'labain. Daus dia terselamat. Dia berjaya melarikan diri, dia pergi ke Syam. Syam minta pertolongan Raja Kaisar. Pasal itu orang Raja Rom, di mana agama mereka sama. Mana mereka merupakan ahli kitab. Ahli kitab, mereka menggunakan kitab Injil lah. Sebab mereka ni pengikut Nabi Isa AS. Maka mereka pergi ke Rom dan cerita berkenaan dengan kezaliman dan di mana rakyat tu telah dibunuh dibunuh dalam rapi. Ini membuatkan Kaisar Rom marah. Kaisar Rom ni dia raja besar dia lah. Dia buat surat ke Habsyah. Masa tu Habsyah ni bawah takluk, bawah jajahan Rom. Habsyah pun sama juga. Mereka pun ahli kitab juga. Mereka menggunakan kitab Injil, penganut agama Nabi Isa lah. Bawa syariat Nabi Isa masa tu lah. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Dan minta supaya menyerang Yaman. Menyerang Yaman. Jadi Habsyah ni, maka Raja Habsyah pasal tu dia sudah teruk lah sebab dia di bawah Rom, maka dia pun hantar 2 panglima dia, Aryad dan Abraham. Jadi Abraham sebenarnya dia panglima daripada Habsyah tu. Panglima Habsyah dia bawa hantar ke Yaman. Dan mereka menyerang Yaman. Bunuh raja tadi raja zalim tadi Zunawas. Nak cerita dia bunuh zalim dia sendiri, lepas dia zalim pula. Inilah manusia macam Bani Israel lah. Tengok cerita ni macam mana dia bunuh zalim tu bagus dah. Tapi lepas tu dia pula jadi zalim. Jadi bila boleh tengok sini Mekah dekat sini. Mekah dekat sini ni Habsyah Habsyah sini, Yaman dekat sini.
Kalau Syam tak ada itu dah atas lagi lah. Kalau hijrah pertama kita tengok yang Sayyidina Osman, Ja'far bin Abi Talib pergi tu, dia pergi dari sini lah. Pelabuhan ni dia pergi ke, nak pergi ke Raja Habsyah lah. Yang kata Raja Najasyi tu. Raja Najasyi. Sepenuh pada dia lah. Bila Raja Najasyi tu, mungkin ayah dia Muhammad Dam lah. Yang memerintah ni Habsyah. Jadi Raja Habsyah ni bagus sebenarnya. Bila begitu, berlaku juga apa tu Abrahah tadi, tentera dia ada tentera Abrahah tadi 2 orang, panglima dia pergi ke Yaman, dia tak ada, dah berubuk pula jadi ketua pula 2 orang tu. 2 orang tadi lah, Abrahah lah. Akhir sekali mereka tak perang, maknanya mereka sebab tak suka sama daripada Habsyah belaka. Jadi bila itu mereka setuju untuk 2 orang je bertanding kekuatan, Abrahah dengan seorang lagi tadi lah. Akhir sekali Abrahah menang. Bila dia menang dia jadi ketua, dia berjaya bunuh seorang lagi lah. Bila tahu Raja Habsyah tahu tindakan demikian, maka Raja Habsyah pun hantar surat nak serang Abrahah di Yaman. Tapi Abrahah pandai, dia pandai ambil hati. Dia balas mula surat kepada Raja Habsyah ni, dia kata dia akan buat satu gereja besar sini sepenuh nama Raja Habsyah ni. Dia ambil balik pula. Lepas tu dia bagi rambut dia kata dia potong rambut dia sendiri supaya Raja Habsyah ni pijak rambut dia, maknanya tinggi hina lah dia. Pandai bodek Raja Abrahah ni pandai bodek. Bila gitu macam Raja Habsyah pun setuju dia dapat hadiah banyak lah, kita kata Rasulullah lah tak. Saya jadi nak marah. Jadi dia setuju untuk tidak menyerang Abrahah dengan tentera, dan menyebabkan Abrahah membina kekuatan sini di Yaman. Di Yaman. Kita tengok sini lah Yaman ni lah. Cara detail secara betul. Yaman di sini. Dan Sanaa ni adalah ibu negara Yaman. Rasulullah di sini, Mekah di sini, Kaabah di sini. Dah kita tengok macam ni, macam mana pergerakan mereka. Tentera bergajah ni, tentera Abrahah ni nak serang Mekah, dia mereka ikut jalan ni lah. Ikut jalan ni dia akan ikut jalan. Okey, kisah Abrahah tadi kita dengar. Abrahah merupakan raja Yaman yang telah membina gereja. Jadi gereja tadi dia panggil Al-Khalis, orang Arab panggil Khalis. Sebab tinggi lah masa tu, bangunan tinggi dia buat. Kalau kita akan tengok gambar sekarang apa, masih ada lagi tempat dia buat kawah lah konon-konon ni. Al-Khalis ni diceritakan bila tinggi dia, bila orang tengok bangunan ke atas boleh jatuh sokok ataupun yang atas pada dia tu. Orang Arab pakai serban, pakai sokok ni orang Melayu lah, pakai tiuh, jatuh tiuh. Tingginya nak cerita Al-Khalis gereja. Gereja dibina untuk menarik orang Arab supaya datang ke Yaman dan meninggalkan berkunjung ke Kaabah. Dia ingat mudah lah. Sedangkan orang Arab tu dia pergi buat haji ke Mekah sebab syariat Nabi Ibrahim. Daripada beratus tahun dulu. Beratus-ratus tahun dia buat kerja lagi. Jadi senang dia ingat ke. Konon-kononnya bila gitu dia nak peroboh, nak ambil bangunan, dia nak ambil bangunan Kaabah. Ambil bangunan Kaabah tu, lepas tu dia buat gajah tu. Dia akan runtuhkan Kaabah tu. Peroboh batu-batu dah atas. Lagi bawa balik ke Yaman dan nak bina situ pula. Dia nak buat gitu konon-kononnya. Abrahah punya kepala otak. Jadi Abrahah ni bawa bersama dengan dia 12 ekor gajah. Dikatakan 8 ekor, ada kata 12 ekor gajah. Dia bawa besar lah gajah ni. Jadi orang Arab masa tu tak boleh tengok gajah. Sekejut tengok haiwan benda apa besar ni. Haiwan gajah. Dan nama gajah paling besar sekali yang dinaik Abrahah tu namanya Mahmud. Mahmud gajah. Nama gajah tu lah. Tak ada kaitan dengan orang nama Mahmud ni. Jadi penduduk Taif, masa perjalanan kita tengok tadi, perjalanan daripada Yaman ni nak pergi ke Mekah lah. Untuk meruntuhkan Kaabah tu. Dalam perjalanan tu macam-macam ada. Penduduk Taif. Penduduk Taif ni kita tahulah dia tunduk kepada Abrahah. Tak setakat tu saja dia tunduk, dia takut. Kalau perang pun tak kenal dengan Abrahah ni. Tentera dia ramah kuat. Maka dia biasa perang, pengalaman perang banyak. Jadi dia tunjuk seorang penunjuk nama Abu Rura. Abu Rura ni dia hantar oleh pemimpin Taif untuk tunjuk jalan ke Abrahah. Sebab nak pergi ke Mekah pun masalah juga. Perjalanan betul. Dulu mana ada betul lah. Nak pergi tempat tu. Takut sesat tempat lain. Dia serang benda lain. Abrahah tak biasa pergi. Tentera dia pun tak biasa sampai ke sini. Jadi dia tak tahu tempat. Jadi Abu Rura ni menjadi penunjuk jalan. Diceritakan dalam perjalanan tu dia mati. Mati. Bila masa gitu orang Arab pun tanda tu tanda tempat dia. Tempat menontar dia. Letak tempat menontar. Dia ada kubur Rura di situ. Abu Rura ni dia jadikan sebab menontar. Menontar macam orang dia haji lah. Orang haji ada 3 jam beratur lah. Jadi orang jadilah satu nak baru ke Abu Rura ni. Maka dia sebagai tempat menontar juga. Menunjukkan becinya kepada Abu Rura yang pernah sebahak dengan tentera Abrahah. Sebelum menghampiri Mekah, tentera Abrahah merompok pula. Sampai Mekah tu ada lagi lah.
apa tu orang lain pula hak jadi penunjuk. Maka Abraham pun meropok dulu, ambil dulu. Dia hantar tentera dia ambil ternakan penduduk Mekah. Ni kita boleh tengok gambar ni. Gambar sekarang ada lagi ni. Ni buat batu ni. Batu tempat kawah lah. Konon-kononnya dulu tempat kawah. Nak buat pasal Kaabah juga. Ada lagi. Tapi bangunan ni dia buat kira bangunan UNESCO sekarang. UNESCO. Jadi tak boleh usik lah. Dia kira bangunan sejarah. Kalau kita kat tempat kita kata dia anak lah tempat ni tau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tadabbur surah dia, surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Kan pertanyaan ni alam. Adakah tidak? Alam. Istifham. Pertanyaan. Tara ni satu perkataan ni. Engkau melihat. Adakah tidak engkau melihat kaifa bagaimana? Fa'ala ni maknanya ini kataan fi'il mudhari'. Kalau kita nak jemah, dia telah melakukan. Dia ni maksudnya tak tahu macam mana dia, siapa dia buat ni depan ni. Kalau ada bagi depan gini, rabbu ni Tuhan. Maknanya kalau kita terjemah sekali ni. Fa'ala rabbuka. Tuhan engkau telah berbuat dah. Telah berbuat pada siapa? Bi ashabil fil. Dengan ataupun kepada tentera bergajah. Tengok gambar ni sebagai apa tu selingan saja ni. Selingan lah. Jadi apa yang Allah telah buat kepada tentera bergajah. Yang ramai mari daripada Yaman, tentera dia ramai. Mari dan dikatakan dia tu mari pun tentera Abraham mari ada juga orang-orang Jazirah Arab yang melawan. Nak berperang, tapi perang tak ada, kalah. Benar pada pokok dia, pak dia ada pengalaman. Yang mari tentera gagah-gagah, cukup senjata dengan gajah lagi. Kisah Abraham kita baca tak dia? Okey, bila sampai saja maka diceritakan. Dan tafsir Al-Munir pun cerita, tafsir Al-Azhar pun ada cerita, Abdul Muttalib ni pergi jumpa Abraham. Dan bahasa mereka lain. Maka mereka berdialog lah cerita. Jadi menggunakan juru bahasa. Dia ceritakan Abraham ni memang dia sombong lah. Tempat yang tinggi tempat yang tinggi. Jadi biasa dia tak turun bawah. Tapi bila tengok Abdul Muttalib ni, dia macam ada rasa hormat. Macam ada ciri kepimpinan Abdul Muttalib ni. Jadi bila tengok itu, dia macam tengok penghormatan. Dia turun. Turun. Jadi tentera dia pelik jugalah. Abraham turun. Dan duduk bersela bersama dengan Abdul Muttalib. Dalam berdialog tu, dia terkejut dah sebab Abdul Muttalib ni minta unta dia. Dikatakan 200 ekor unta dia yang dia ambil tu. Dia hantar balik unta dia dan hantar balik ternakan-ternakan lain yang dia ambil daripada dia rampak. Jadi rompok. Dia ambil secara ni lah. Cara merompok lah. Cara apa ni lah. Dia rampak gitu. Jadi suruh hantar balik ternakan. Dia terkejut lah Abraham mari jauh-jauh dah. Nak roboh ni tiba-tiba pemimpin tak melawan. Lepas tu nak bagi tu balik. Jadi cerita kat Abraham ni, dia memang misi dia tu misi keamanan jugalah. Cuma dia nak roboh rumah Allah je. Jadi bila begitu, maka terkejut dia kata, apa memang ni? Minta apa ni, bagi tu balik je, apa ternakan saja dia kata. Sedangkan kami mari ni nak roboh rumah. Tempat kamu beribadat. Beratus tahun pula kami nak buat kerja, kami nak roboh. Waktu dah lama, tapi duduk terkejut dia. Maka Abdul Muttalib kata, itu rumah tu dijaga oleh pemiliknya. Dia ada Tuhan dia sendiri. Ada pemilik dia Allah. Bila dia gitu, maka Abraham pun suka lah. Dia kata, siapa dia Allah tu, dia kata. Hari ni, esok dia akan pergi esok lah. Dia kata, aku akan mencabut, dia kata. Aku nak tengok kekuatan Allah tu macam mana. Dia berlawak. Dia macam satu kesombongan. Sombong. Nak macam dulu ada di Kelantan dulu dibaca. Di mana orang pernah takut dia penanam tembakau. Di mana bila berlaku hujan tembakau dia habis rosak belaka. Cerita lah orang Allah tu pada dibaca. Bila dia tengok habis hasil dia tembakau dia rosak belaka, maka dia takut nak perang dengan Allah. Itu cerita dia lah. Katanya dia mati tak apalah cerita. Ni pun sama juga. Ni kan Abraham. Dia kata aku nak tengok apa yang Allah nak buat esok aku nak buat. Di satu itu diceritakan dalam riwayat juga ada juga pemimpin Quraisy yang lain hari jumpa dengan Abraham untuk menawarkan harta Mekah. Mekah kita tahu dia kaya.
1/3 dia akan beri. Dia beri kepada Abraha. Maka Abraha tolak dengan mudah saja. Kemudian Abraha ni kata kaya dah dia. Dia buat gereja pun dikatakan dengan salut dengan mak. Gereja besar Nabi Ati Raja Habsyah tadi. Ini sempena nama Raja Habsyah tadi. Dia buat gitu semua supaya kalau kita agak kira macam nak tarik, kalau kita macam tahu melawat tau. Tahu melawat Malaysia lah. Dia nak buat tahu melawat Yaman. Konon-konon gitulah kita kata tau. Kalau memang sekarang supaya pelancong mari ramah. Mari beribadat ke tempat dia lah pula. Tahu. Ini untuk Abraha tau. Dia ingat ke benda ibadat ni boleh buat main gitu. Jadi dia tolak juga 1/3 harta Mekah pun setakat bagi dia tak ada benda lagu tu. Mari dia tolak. Maka bila gitu maka baliklah Abdul Muttalib. Jadi tahun esok dia akan diserang oleh Mekah ni ataupun ni, maka dia minta semua penghuni Mekah supaya meninggalkan rumah masing-masing. Sebab tentera Abraha yang jahat. Naik ke gunung lah, kita naik ke gunung, kawasan pergunungan, tinggal tempat tu. Kena macam-macam lah, kena buat jahat, apa semua. Maka dia berkata, dah cerita tadi sebelum dia pergi belakang tu, nak tolak belakang tempat pergunungan tu, maka dia pegang di Kaabah, maka dia berdoa, maksudnya dia berdoa dengan Allah supaya Allah lindungi Kaabah. Seterusnya keesokan harinya lah, maka Abraha bersiap untuk menghancurkan Kaabah. Tapi hak peliknya berlaku macam mana gajah ni tak mahu juga. Gajah Mahmud dia tu tak duduk, jalan ikut je. Ketua gajah tau. Jadi bila nak pergi ke arah Kaabah, maka gajah ni tak berduduk. Duduk. Diceritakan siapa letak perisai tentera yang kita kata tajam lah, letak di bawah perut gajah. Tapi dia duduk juga. Bila nak tuju suruh dia gerak ke arah Kaabah. Tapi bila pergi ke arah Yaman atau tempat lain baru sekali. Nak gerak sekali. Tapi dia tahan lah. Kata dia pukul dengan gajah tersebut. Dia pukul gajah. Ini Allah bagi dia panggil irhas ini ialah untuk irhas, kita akan bincang apa ni. Irhas ini ialah Allah berikan kepada orang kafir ataupun orang Islam. Mereka dizalimi ke Allah bagi satu, kita kata satu pertolongan daripada Allah. Walaupun dia orang kafir. Apatah lagi orang Islam pun dia panggil irhas. Kalau para nabi rasul dia panggil mukjizat. Kalau Allah Saleh dia panggil karamah. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababi. Wa arsala, dan kami utuskan alaihim kepada mereka tayran, burung ababil. Ababil ni kita kata panggil sepasukan lah. Segerombongan burung. Mana burung ni mari bukan seekor dua ekor. Mari secara rombong banyak lah. Bergerombolan. Ramai tu. Banyak berpasukan yang mari. Ada panggil burung Arababi, bukan burung Ababi. Bukan nama burung tu burung Ababi. Burung tu Allah Ta'ala nama tu pun burung kecil je. Dikatakan kecil je. Dia mari Mari beramai-ramai. Tarmihim bihijaratin sijil. Mereka mari ni merejam mereka. Mana burung tak dilak, tarmihim merejam mereka, ini mereka bihijaratin, dengan hijarah ni ialah batu hajarul aswad, batu hitam. Hijarah, batu, min sijil, dari sijil. Katakan batu tu daripada tanah yang keras, tanah. Ada juga kata daripada batu tu pada neraka. Batu tu tak kira lah. Tapi dilontarnya, kata dilontarkan kepada tentera Abraha. Tentera Abraha. Dia kata dibawa seekor burung tu, dia bawa 3 batu. Dia letak di paruh satu batu, satu batu lagi di kaki dia. Ada 2 kaki kan, jadi 3. Lalu mereka melontar. Burung ni melontar kepada tentera Abraha. Jadi bila kena saja, kata ditembus Kalau kena di kepala maka ditembus sampai bawah. Kalau kena di dada tembus sampai belakang. Maknanya batu ni laju. Laju. Kena tentera Abraha. Bukan setakat itu saja, bila kena saja maka dia jadi tubuh tu dia jadi macam kita kata jadi buruk lah. Macam beracun, macam kalau kita zaman sekarang tak mungkin bahan kimia kena saja, bukan tersakat, dia merosot pula tubuh, merebak pula dia punya kecederaan tersebut. Hebatlah maknanya. Ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum
asfin ma'kul. Fa ni maka ja'alahum, dia telah menjadikan mereka, ja'ala, dia telah menjadikan hum mereka, iaitu tentera hum ni mereka tentera gajah tadi lah, Abrahah tadi. Ka ni ialah seperti kan tadi. Asfin ma'kul, seperti daun-daun. Asfin daun-daun makul yang dimakan. Dimakanlah. Jadi makan makan daun hulak lah. Hulak makan daun habis hancur lebu lah tuan. Ni Allah buat perumpamaan tentera Abrahah ni jadi hancur lebu. Kecai tubuh-tubuh mereka ni jadi macam daun. Tadilah kita tengok macam mana tentera Abrahah. Jadi kisah Abrahah tadi, yang dikatakan burung tadi tu dia mari daripada laut. Mari daripada laut. Jadi penduduk Mekah pada masa itu, penghuni boleh tengok burung. Mari daripada jauh lah, mari dikatakan daripada laut dan melontar kepada tentera Abrahah tadi. Dan lontaran dia pasti akan kena sasaran musuh. Kena pada musuh. Ada yang mati di tempat kejadian, ramai lah. Tentera mati di tempat kejadian ramai. Dan ada juga mati jaya melarikan diri, tapi kena juga. Mati macam Abrahah, tak mati tempat tu. Ada mati di satu negeri Yaman, kata mati. Dia mati. Sebab bila kena tu dia luruh daging. Kena luruh daging. Dia katakan satu-satu anggota Abrahah tu cabut. Luruh lah. Sampai ke Yaman, dekat kira korok saja dah. Lepas tu mati lepas tu lah. Jalanan di. Dan burung tadi kalau kita ingat kisah kisah hadis akhir zaman, insya-Allah kita tengok depan. Sama juga kalau kita ingat kisah hadis akhir zaman di mana Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj bila terbunuh habis semua di muka dunia ni ramai sangat. Dia mati sebab ada ulat. Allah turunkan ulat, maka makan Ya'juj Ma'juj, mati habis. Kemudian mayat dia tu macam mana? Dia bersihkan mayat dia. Dikatakan burung, Allah hantar burung daripada laut juga. Dia kan cerita babi juga. Tapi burung tu dia bawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj bawa ke laut, buang dalam laut. Lepas tu berlaku ni lah. Lepas tu hujan apa semua dibersihkan dunia. Tengok cerita. Maknanya burung ni tentera Allah. Tentera Allah burung. Kisah burung ababil. Ababil ni maknanya segelembungan burung lah. Peristiwa lain yang berlaku dalam surah ni ialah Rasulullah SAW dilahirkan selepas 50 hari. Sebab tu Rasulullah ni kita panggil dia lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah sebab zaman dulu dia tak tahu. Masa kita lah sekarang ni, saya lahir 1971 lah. Tahu. Zaman Rasulullah zaman dulu tak ada. Kalau Kelantan dulu dia panggil tahun buah merah. Tahun untuk ganggu. Dia panggil gitu. Sampai sekarang ni panggil tahun lah. Tak boleh tahu. Jadi Rasulullah SAW 50 hari daripada peristiwa itu, Rasulullah SAW lahir. Peristiwa ini dianggap sebagai irhas. Kita bicara irhas ya. Mukjizat lain, mukjizat kepada para nabi, para rasul. Tapi masa itu, mana ada rasul, mana ada nabi. Abdul Muttalib bukan rasul. Maka Allah bagi juga bantuan kepada dia. Maka dia panggil irhas. Irhas ni dia bagi kepada orang Islam atau orang kafir pun boleh juga. Yang dizalimi Allah bagi ya. Karamahnya Allah soleh. Sihirnya jahat lah. Sihirnya jahat. Seterusnya peristiwa juga ayah Rasulullah, iaitu Abdullah lah. Abdullah ni dari peranan cerita dalam cerita Ashabul Fil ini. Dinanti sebagai peninjau melihat apa yang berlaku kepada tentera Abrahah. Sebab penghuni Mekah tadi, mereka takut, dalam ketakutan mereka duduk di kawasan pergunungan. Nak tengok apa yang berlaku. Mereka diam. Tapi mereka tengok. Yang burung yang ramai-ramai tu mereka tengok. Lepas tu tahu berlaku ke apa, senyap gitu. Bila gitu, maka Abdul Muttalib sebagai ketua dia suruh anak dia, iaitu Abdullah ayah Rasulullah ni, pergi tengok apa yang berlaku. Kalau lain tak, dia pergi tengok. Bawa kuda lah. Dia pergi tengok. Abdullah pergi tengok. Maka bila dia tengok, terkejut dia. Tengok habis banyak berkelimpangan apa semua, hancur lebu tak. Tubuh badan semua terkejut lah. Terkejut, maka dia pun cepat memacu kuda pergi bagi tahu kepada ayah dia, kepada penduduk Mekah, bahawa peristiwa dia kata berlaku. Perkara di mana pelik lah berlaku. Tak ada lawan perang dengan siapa, dia perang dengan burung tadi. Mana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila berlaku begitu, maka banyaklah singgahan antara pasal perang. Hatta tak bunuh. Bunuh tu manusia jahat tadi je, tentera dia je. Anggota badan dia masuk yang kita kata yang yang mati tadi tu. Tapi ada harta banyak ada. Kita tahulah bahawa tentera Abrahah ni
mari bawa harta yang banyak. Maka mereka bersetuju untuk diberikan kepada Abdul Muttalib harta tersebut. Sebab kerana dia kerana Allah, kerana keberanian dia. Maka diberikan hadiah kepada Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib ni kaya juga lah. Tapi dia seorang pemimpin yang adil, yang baik Abdul Muttalib ni. Dia suka membantu orang lain. Ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul, masih ada 2 orang tua. Diriwayatkan pengemis yang buta yang masih hidup. Mereka adalah penjaga gajah tentera Abraha dulu. Masa Nabi dilantik rasul tu cerita. Cerita ada lagi orang tua terlibat dengan ni. Tak matilah dia kata. Tak mati ya. Buta dah dia. Jadi pengemis. Jadi pengemis. Ada lagi kat hidup lah. Bukan semua matilah. Dah ada tanya gajah macam mana. Ikut ayat. Gajah tu tak kena. Sebab gajah ni dia ikut perintah Allah. Yang kena teruk tadi tu batu tu kena pada tentera yang jahat tadi. Tentera ni. Gajah tak dikali tak setuju dia pergi. Mahmud tadi tak tu. Mana gajah kita selamat hanya tinggal tentera saja. Yang mati apa semua tu lah. Pada akhir zaman Imam Ahmad pernah menurut cerita mendengar SAW bersabda Kaabah ini akan dirobohkan oleh Zuwaqatain daripada Habsyah. Dia merampas perhiasannya dan melepaskan kiswahnya. Labu ialah. Aku seakan-akan melihatnya. Orangnya kecil, botak, dengan tulang-tulang sendinya bengkok. Sedang memukul Kaabah dengan penyodok dan kapaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Cerita hadis akhir zaman. Kita tahu bahawa Baitullah ni sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi berlaku juga akhir zaman di mana Kaabah ni diruntuhkan. Mana Allah tunjuk kepada Rasulullah pasal tadi. Rasulullah nampak orang hitam, dia kata pendek. Orang pendek lah. Orang botak pada dia. Tulang-tulang nampak sendiri yang bengkok. Zuzuk wa katain ini maksudnya dua pohon yang kuruh lah kita panggil. Ketingnya pendek orang Habsyah. Jadi katain ni orang Habsyah. Simbolik nama dia lah dia kata. Jadi Rasulullah nampak, Allah tunjukkan kepada Rasulullah berlaku peristiwa. Dia nampak sama-sama Rasulullah nampak. Macam mana orang jahat ni dia ni lah. Ni peristiwa akhir zaman. Nak tengok hadis akhir zaman ni berlaku. Di mana kita tengok Habsyah tadi baik tak? Habsyah tadi tak baik tak tadi. Ni jahat. Akhir zaman mereka lah dia merobohkan Kaabah. Merobohkan Kaabah. Tapi lepas tu diceritakan tidak berlaku lagi lah. Tidak berlaku lagi pembinaan Kaabah semula. Orang tak itu dah maknanya. Berlaku dekat sangat dah akhir. Kiamat berlaku dekat sangat dah. Sebab tu Kaabah dapat dirobohkan. Kalau tidak Allah akan jaga. Akan jaga. Seterusnya tadabbur yang kita baca dalam surah Al-Fil ni, Allah boleh memusnahkan musuhnya dengan mudah walaupun mereka mempunyai kuasa tentera yang hebat. Ini berlaku lah zaman sekarang pun berlaku. Dulu tentera kita tengok Afghanistan yang tidak ada apa-apa melawan dengan Rusia. Rusia senjata macam-macam ada. Tapi Allah tolong tentera Afghanistan, akhirnya tentera Rusia keluar daripada Afghanistan. Mengaku kalah lah. Dan banyaklah berlaku ya, di mana orang Islam walaupun sikit tapi benar dalam melewaskan tentera musuh yang beratus ribu, ramai berganda-ganda dengan Islam boleh menang. Sebab apa? Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu semangat sebenarnya. Satu motivasi kepada penjuang-penjuang Islam sebenarnya. Seterusnya yang kedua, penjuang Islam tidak perlu takut kepada musuhnya. Sebab orang Islam ni kalau mati syahid lah. Atau kafir kalau mati bukan kata teruk pada tentera Abraha lagi lah. Maksud neraka teruk lagi. Alam kubur, azab alam kubur teruk dahsyat lagi pada peristiwa dilontar di batu tadi. Hijaratin sijil. Lebih dahsyat lagi lah kalau alam kubur, seksa alam kubur dengan neraka. Perjuangan Allah Islam mestilah mempunyai kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunjuk oleh Abdul Muttalib tadi lah. Tuk Rasulullah SAW tu suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita yang terima Islam ni, mana kita mesti kebergantungan pengharapan ni semua mula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Dan kisah ni yang keempat bukan kisah hiburan bukan cerita cerita penipu lara nak menghiburkan anak-anak. Sebab cerita ni kita dengar dah masa kita kecil dulu cerita dah cerita Abraham. Bukan gitu sebab dia ada satu unsur mendalam kepada Islam. Ada isu, tak ada isu perjuangan dia panggil. Jaga agama Allah. Jangan takut kepada musuh Islam. Ditanamkan kepada anak-anak kita. Allah akan bantu kita. Kalau tak atas dunia pun, akhirat mesti kita menang. Orang Islam ni dia menang. Kalau atas dunia, dia boleh menang boleh. InsyaAllah. Kalau Allah tak bagi atas dunia, di akhirat akan menang juga.
Jadi cerita ni bukan satu cerita, kata-kata cerita penipu lara, bukan cerita mitos, bukan cerita untuk kita nak menghibur-hibur waktu lapang, bukan gitu. Bukan sekadar hiburan, bukan hiburan. Kita ni dia ada penuh makna, penuh makna yang mesti kita faham, dan sebagai orang Islam kita kena ambil pengajaran. Jadi satu pegangan dalam hidup kita. Bila Allah cerita dalam Quran ni, benda penting lah. Benda penting yang menjadi pengajaran kepada kita. Jadi itulah sedikit rujukan saya ambil daripada biasalah Ibn Katsir, Al-Munir, dalam Al-Quran, Tafsir Al-Azhar, dan juga saya ambil daripada YouTube Tuanku Abdul Aziz dan juga Tuanku Rajadi lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.